Baru ni kita sempat baca setakat muka surat 123, nota 169. Itu belum lagi. Sudah. Oh, jadi kita yang sebelah ni belum lagi. 170 ya. Elok kita baca sekali lagi insya-Allah. Sebab katanya rakaman minggu lepas tak jadi. Kita baca sekali lagi dan ringkas sampai ke tempat yang belum kita baca lagi tu, insya-Allah. Hadisnya hadis 3999. Muka surat 122, iaitu muka surat pertama nota ni. Wa bihi qala haddatsana 'Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus qala wa haddatsana Ahmad bin Salih qala haddatsana Ambasah qala haddatsana Yunus 'an az-Zuhri qala akhbarana Ali bin Husain anna Husain bin Ali akhbarahu anna Aliyan qala كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد وجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت وقال ما لك قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبيه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم
على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Az-Zuhri, katanya Ali bin Husain meriwayatkan kepada kami bahawa Husain bin Ali meriwayatkan kepadanya sesungguhnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita, katanya, pada hari Badar aku mendapat seekor unta betina daripada ghanimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku pada hari yang sama daripada khumus. yakni memberikan kepadaku seekor lagi unta betina pada hari yang sama daripada khumus. Bila aku hendak berkahwin dengan Fatimah, aku berjanji dengan seorang tukang emas Bani Qainuqa untuk pergi mengambil rumput idkhir bersamaku. Tujuannya ialah untuk menjualnya kepada tukang-tukang emas dan hasilnya digunakan untuk majlis kenduri kahwinku. Aku pulang setelah selesai mengumpulkan pelana, guni, tali dan lain-lain barang kelengkapan kedua ekor untaku yang sedang duduk di sebelah rumah seorang lelaki Ansar. Tahu-tahu bonggol kedua ekor untaku telah dipotong, perutnya pula terbelah. Hati kedua-duanya sudah tiada, diambil orang. Apabila melihat keadaan unta-unta itu, tidak dapat lagi aku mengawal kedua mataku, yakni aku terus menangis. Aku bertanya, maksudnya orang-orang yang ada di situ, siapakah orang yang telah berbuat begini? Jawab mereka, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia bersama sekumpulan orang-orang Ansar sedang minum arak di dalam rumah itu. Tadi ada seorang penyanyi wanita mendendangkan lagu untuknya dan rakan-rakannya. Tiba-tiba di dalam lagunya penyanyi wanita itu berkata, "Oh Hamzah, pergilah kepada unta-unta betina muda yang gemuk-gemuk itu." Hamzah terus melompat kepada kedua unta itu dengan pedang. Lantas ia memotong bonggol, membelah perut dan mengeluarkan hatinya. Berkata Ali, aku terus pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Zaid bin Harithah ada di samping baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam perasan akan kesedihan yang dialamiku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kamu?" Aku menjawab, "Tidak pernah kulihat pemandangan yang mendukacitakan seperti hari ini. Hamzah telah menceroboh kedua ekor untaku. Dia telah memotong bonggol dan membelah perut kedua-duanya. Dia sekarang sedang berada di sebuah rumah. Bersama-samanya ada beberapa orang yang sedang minum arak. Setelah meminta kain selimut dan memakainya, Nabi SAW terus pergi dengan berjalan kaki. Aku dan Zaid ikut pergi mengiringinya hingga sampai ke rumah di mana Hamzah berada. Nabi SAW meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Setelah dibenarkan masuk, baginda SAW terus mencela Hamzah atas perbuatannya. Hamzah ketika itu sedang mabuk, matanya merah. Hamzah memandang kepada Nabi SAW. Diangkatnya perlahan-perlahan pandangannya dari lutut hingga ke muka. Kemudian dia berkata, "Kamu semua bukan orang lain, hanyalah hamba-hamba ayahku, yakni anak buah ayahku." Dengan itu sedarlah Nabi SAW bahwa Hamzah benar-benar sedang mabuk. Maka berundurlah baginda, lalu keluar, yakni dari situ. Kami juga turut keluar bersama baginda. Wa bihi qala haddatsani Muhammad bin Abbad qala akhbarana ibn Uyainah qala anfadhahu lana ibn al-Asbahani annahu sami'ahu min ibn Ma'qil anna Ali radhiyallahu anhu
كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, katanya hadis ini disampaikan kepada kami oleh Ibnu Al-Asbahani. Beliau mendengarnya daripada Ibnu Ma'qil. Kata Ibnu Ma'qil, sesungguhnya Ali telah bertakbir ke atas Sahal bin Hunayf. Kemudian beliau berkata, bertakbir itu ketika mengimami sembahyang jenazahnya, salat jenazahnya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya dia telah ikut serta dalam peperangan Badar. Kita tengok setakat itu dulu, ya. Sebab itu panjang sekali. Jadi hadis yang mula-mula kita baca tadi, hadis 3999, sebenarnya sebahagian daripadanya telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi yang saya sebut rasanya baru ni, antara yang saya sebutlah, sebab rakamannya tak menjadi, tapi rasanya nak ulang pun saya tak ingat dah apa sepenuhnya. Tetapi sebahagiannya yang saya sentuh baru ni ialah berkenaan dengan bila disebut nama Ali bin Abi Talib, di situ dalam kebanyakan kitab disebut alaihi salam, tapi saya tak pakai begitu, saya tak pakai begitu. Sebab itu adalah termasuk dalam perkara yang disusupkan ke dalam kitab Ahli Sunnah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab ada berapa banyak nuskhah yang lain yang tak ada begitu. Jadi yang mungkin nak memainkan peranan, buat kerja macam ni, tak ada lain. Sebab kalau sebut alaihi salam, Fatimah alaihi salam, ini kerja Syiah. Sebab orang lain tak ada kata macam tu, jadi syiar, buat syiar begitu. Saya rasa sudah beberapa tempat, beberapa kali saya bincangkan tentang perkara ini, bahawa dalam Bukhari ini ada banyak nuskhah, banyak daripadanya yang menyebutkan macam tadi. Dan ini sebenarnya tidak boleh dipertanggungjawabkan. Kita tak boleh percaya Imam Bukhari buat begitu. Sebab Imam Bukhari adalah seorang ahli sunnah yang tulen, yang kuatlah, teguh, sehingga Syiah tak suka dengan Imam Bukhari. Tetapi itu salah satu cara dia nak mengelirukan umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah, dengan buat kerja benda-benda macam itu. Akhir sekali lama-kelamaan dia akan katalah, Bukhari pun cenderung kepada kefahaman kita juga. Bukhari pun kata begitu, apa salahnya? Itu antara yang telah dibincangkan minggu lepas. Kemudian yang lain-lain tu boleh dilihat dalam nota lah, dalam nota. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah mendapat seekor unta daripada harta ghanimah. Dia sebagai salah seorang yang ikut serta dalam peperangan itu, dia dapat daripada 4/5 dibagi kepada 2, 5 dibagi kepada 2, 4/5 itu diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Kemudian 1/5-nya itu sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumsahu walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itulah apa ni orang kata, pihak-pihak yang berhak menerima apa-apa harta ghanimah yang kamu perolehi, maka ketahuilah 1/5 daripada 1/5 untuk lillah. Lillah tu untuk Allah,
maksudnya di jalan Allah lah, untuk kebajikan, untuk Rasul, diri Rasul itu sendiri dan keluarga dia. Walidhil qurba, sanak saudara dia, keluarga dia. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Inilah pihak yang berhak mendapat 1/5 daripada harta rampasan perang itu. Jadi Sayyidina Ali termasuk dalam Zawil Qurba. Zawil Qurba, sanak saudara atau keluarga Nabi SAW. Maka Nabi SAW ambil daripada khumus itu, bagi kepada dia. Artinya seseorang yang terlibat dalam perang ni, ada kalanya dia mendapat dari beberapa sumber. Macam Sayyidina Ali, satunya dia dapat daripada 4/5 tu sebagai orang yang ikut serta dalam perang Badar tu sendiri. Yang keduanya dia dapat daripada khumus, jadi 1/5 tadi. Sebab dia termasuk dalam Zawil Qurba. Atau kalau ia lain-lain, orang miskin, anak yatim dan sebagainya, berhak juga. Dan Nabi SAW banyak dapat harta daripada inilah khumus. Inilah yang Nabi SAW guna. Adapun zakat apa semua tu haram kepada baginda. Dan Nabi SAW tak ambil, tak bagi untuk keluarga dia. Tak bagi itu bukan setakat di zaman dia, sampai bila-bila keluarga dia. Yang ada hanya kalau nak dapat pun daripada harta ghanimah. Daripada harta ghanimah. Itulah yang saya tulis di sini, nota 169. Kemudian kita pergi sebelah 124 yang belum kita sempat baca hari itu. Belum sempat kita baca gitu. Jadi Sayyidina Ali nya bila dapat 2 ekor unta tu pergi nak cari rumput idkhir, nama sejenis rumput yang banyak digunakan oleh masyarakat Arab pada ketika itu untuk memenuhi keperluan mereka. Rumput idkhir dibuat untuk sebagai atap rumah. Rumput idkhir juga digunakan untuk memasak, membakar apa-apa, digunakan oleh tukang emas, tukang besi dan sebagainya untuk menyalakan api dia tu, dia tahan. Jadi Sayyidina Ali pergi cari rumput idkhir, dan dia ajak seorang tukang emas daripada Bani Qainuqa. Ini satu puak daripada orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa. Bila pergi, tujuannya apa? Nak jual rumput itu kepada tukang-tukang emas atau tukang-tukang besi. Dan maksudnya hasil daripada jualan itu, dia nak buat kenduri kahwin. Sebab kahwin dengan anak Rasulullah SAW, Fatimah. Jadi dia nak buat kenduri, majlis kenduri kahwin. Bila balik, dia sudah siap banyak dah dengan pelana untanya. Kita panggil pelana lah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil aqtab. Dia ada khusus. Kalau pelana tu kuda gitu, pelana kuda tu. Bahasa Melayu ni saya pun tak tahu jugalah. Yang diletak di atas belakang unta tu, dia ada dalam bahasa Arab lain. Kalau untuk kuda sarj, ini untuk unta qatbah, aqtab jamaknya. Untuk binatang-binatang lain pula, tapi maksudnya pelapik lah, pelapik di atas belakang unta tu. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Mungkin kalau ada boleh ditambah lah, boleh tambah, bagi tahu dengan saya lah. Bagus juga, kita boleh guna di sini dengan lebih tepat. Tapi setakat yang saya tahu tak tahu. Pelana itu pun bukan bahasa kita sebenarnya. Pelana itu pun bahasa Farsi. Palan dia sebut. Palan itu pelana tu lah. Tapi itu digunakan dalam bahasa kita. Untuk unta tu ada kawan guna pelana juga. Itu kemuskilan.
Jadi dia sudah beli pelana guni dengan talinya untuk unta 2 ekor unta yang dia dapat tu lah. Tiba-tiba dia ikat tambak, kata unta dia tu di sebelah rumah salah seorang Ansar. Lalu dia pergi cari, balik tengok tu mati dah unta dia 2 ekor tu. Bonggol tu belakang dia tu yang tinggi tu, bonggol. Sanam dipanggil, sanam. Bonggol itu asnimah, dalam hadis dia sebut asnimah. Bonggol-bonggol itu sudah terpotong dan perut dia sudah terbelah dah. Tengok hati apa orang kata barang-barang dalam tu lah, tak ada. Jadi Sayyidina Ali pun sedih lah tengok, apa hal ni, siapa yang buat begini. Dia pun tanya lah orang dekat-dekat tu. Orang dekat-dekat tu kata, kata dia, buat tu sedang mabuk tu. Jadi Hamzah lah ni, Hamzah yang buat kerja. Jadi ceritanya di sini, jawab mereka, Hamzah bin Abdul Muttalib, dia bersama sekumpulan orang-orang Ansar sedang minum arak di dalam rumah itu. Jadi ini sahabat nampaknya minum arak, sebab pada ketika ini arak belum lagi diharamkan. Arak diharamkan selepas tahun ketiga. Ini tahun kedua Hijrah. Hamzah ada lagi, dia pun terlibat juga dalam perang itu kan. Pada tahun ketiga berlaku peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud dia mati syahid, Hamzah. Lepas tu barulah ada hukum pengharaman arak. Pada masa ni tak ada lagi. Jadi Sayyidina Ali kata dia tak dapat menahan kedua mata dia. Menangis. Jadi Sayyidina Ali ni kan orangnya hebat, kan pahlawan, tapi kalau kita tengok sahabat-sahabat ni kan, walaupun dia hebat macam tu, berani, kuat, perang apa, tapi dia tu orang hati lembut, mudah menangis. Sayyidina Umar pun begitu. Walaupun nampak dia sekali-sekali tengok tu nampak kasar, keras nampak, tapi mudah. Kalau apa-apa sebut Quran ke apa, dia menangis. Aku bertanya orang-orang di situ, siapakah orang yang telah berbuat begini? Jawab mereka, Hamzah bin Abdul Muttalib. Macam tadi lah. Tadi ada seorang penyanyi wanita mendendangkan lagu untuknya dan rakan-rakannya. Tiba-tiba di dalam lagunya, penyanyi wanita itu berkata, "Oh Hamzah, pergilah kepada unta-unta betina muda yang gemuk-gemuk itu." Di situ kita ada nota 170 yang kita belum baca lagi baru ni. Tengok situ. Lagu yang didendangkan oleh penyanyi wanita seperti tersebut di dalam hadis ini sebenarnya telah diubah suai daripada 3 rangkap syair. Apa yang disebutkan itu adalah bahagian pertama, orang panggil asy-syatrul awal, daripada bait permulaannya. Bait, kita panggil bait juga, rangkap. Syair itu selengkapnya adalah seperti berikut. Jadi ini bukan lagu yang dia buat sendiri, penyanyi itu. Sebenarnya lagu ni syair asalnya, orang lain yang buatnya, tapi diubah suai. Sebab disebut nama Hamzah, asalnya tak ada begitu. Tak ada begitu. Diubah suai. Jadi selengkapnya yang ada dalam hadis itu adalah sepotong daripada bahagian pertama, daripada rangkap pertama. Bahagian pertama daripada rangkap pertama. Jadi begini yang sepenuhnya. Ala ya hamzul syurfin niwa'i, ala ya hamzul syurfin niwa'i, wa hunna mu'aqqalatun bil fina'i, da'i sikkina fil labbat minha wa darrijhunna hamzatu bid dima'i, wa ajil min atayibiha li syarbin qadidan min tabikhin aw shiwa'i. Itu syairnya. Maksudnya, oh Hamzah, pergilah kepada unta-unta betina muda yang gemuk-gemuk itu. Ia sedang terikat di halaman rumah. Letaklah pisau di lehernya, wahai Hamzah,
biarlah ia berlumuran dengan darah. Cepatlah bawakan daging-dagingnya yang elok untuk orang-orang yang sedang minum arak ini, sama ada dengan dipanggang atau digoreng. Itu katanya. Jadi bila perempuan itu kata gitu, dengan belagu, dia naik angin, ambil pedang, dia lompat terus. Kan dia pahlawan. Dia pahlawan. Lompat begitu tu, sama ada dia sembelih atau tidak, terus potong gitu, tak jelas. Tak jelas di sini. Tapi berdasarkan setengah-setengah riwayat yang lain disebut sembelih. Tapi sembelih pun dalam keadaan tak sedar tu. Dalam keadaan tak sedar. Jadi di situ ulama-ulama mengatakan kalau kita terima dia tak ada sembelih, potong gitu, maka hukum tentang haram tanpa sembelih apa semua ni kemudian lagi. Memang kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sembelih tu nampak kemudian lagi, bukan pada masa ni. Jadi pada masa ni makan gitu. Cuma Nabi SAW kalau tidak sembelih, itu berdasarkan hadis-hadis, kalau tidak sembelih dia tak pakai. Atau kalau orang sembelih bukan dengan nama Allah, nama lain, dia tak pakai juga. Itu ada dalam hadis-hadis disebutkan begitu. Tapi secara umumnya masyarakat Arab walaupun Islam akan lagi pada ketika itu, kerana tidak ada pengharaman dalam bentuk yang jelas dan terang. Tapi ada juga yang tidak Islam, iaitu Zaid bin Amr bin Nufail, ayah kepada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu ipar Sayyidina Umar. Adik dia namanya Fatimah kahwin dengan Sa'id. Sa'id ini salah seorang sahabat 10. Salah seorang sahabat 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi. Disebut 10 tu sekali dalam hadis yang sama, termasuk Sa'id. Jadi ayah dia Zaid bin Amr bin Nufail ini seorang yang zaman jahiliah pun dia tak mau makan. Kalau sembelihan itu tidak atas nama Allah, atas nama berhala pun dia tak pakai. Dalam buku saya yang saya tulis tentang Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar bunuh ke tidak anak dia, dalam tu saya sebut dia salah seorang ketua dalam masyarakat Quraisy yang sangat baik. Beratus-ratus orang anak-anak perempuan yang diselamatkannya. Bila orang nak bunuh kan, dapat anak perempuan, setengah-setengah mereka tu bunuh anak dia pergi ambil. Dia kata jangan bunuh, bagi kepada saya akan pelihara budak ni, akan jaga. Nanti bila dia besar, kamu berkenan, kamu nak, saya akan bagi kepada kamu. Kalau tidak pun saya akan terus dengan saya. Itu orang baik. Dan dia tidak bersembah berhala. Ini antaranya kalau kita baca sejarah jahiliyah, ada orang macam ni. Dia hanya ikut saki-baki ajaran Nabi Ibrahim, saki-baki ajaran Nabi Ibrahim, dan tidak menyembah berhala. Dia anti bahkan. Dalam satu majlis, ketika dalam Bukhari ini juga dihidangkan makanan, dalam tu ada lauk, ada daging. Dia tak mahu, sebab daging itu sembelihan itu disebut nama selain Allah, dia tak mahu makan. Nabi SAW juga dalam majlis yang sama tak mahu makan. Jadi mana ada kesamaan di situ. Tapi ramai sahabat-sahabat ni yang terlibat semua. Mungkin tidak sembelih, arak dan sebagainya, sebab hukum tu tak turun lagi, tak ada lagi pada masa tu. Dan mereka tidak dikira salah, tidak dikira salah dalam keadaan itu. Sebab itu ada sahabat-sahabat yang sedih, sedih mengenangkan ada di antara mereka yang mati sebelum Nabi SAW menerima banyak lagi hukum-hukum yang kemudian tu. Dia sedih, maka turun ayat Quran. Turun ayat Quran yang menyebutkan orang yang beriman, bertakwa, ini tidak jadi kesalahan pada apa yang mereka buat dahulu. Allah terima sekadar itu. Mereka kalau ada hukum, dia akan terima juga. Cuma ada hukum tak ada, setakat itu. Setakat itu. Ini Hamzah
Begitulah ceritanya. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Barinya berkata, Al-Marzubani di dalam Mu'jam Asy-Syu'ara yang menulis syair ini adalah hasil gubahan Abdullah bin As-Sa'ib Al-Makhzumi. Hafiz Ibn Hajar kemudiannya menimbulkan kemusykilan bahawa di dalam riwayat ini orang-orang yang sedang minum arak bersama Hamzah di dalam rumah itu dikatakan dari kalangan Ansar, dari kalangan Ansar, sedangkan Abdullah bin As-Sa'ib Al-Makhzumi bukan orang Ansar. Ini macam mana pula? Jadi macam mana pula? Lalu beliau sendiri menjawab bahawa mungkin juga orang-orang yang hadir dalam majlis itu dikatakan Ansar secara taglib. Dipanggil, ada satu kaedah bahasa Arab, dia tak sebut semua, dia sebut salah satu, sebab mungkin lebih ramai bilangan mereka, jadi disebut Ansar, bukan bermakna semuanya Ansar. Tapi ini pendapat Hafiz Ibn Hajar lah. Kalau kita perhatikan lagu ni tak semestinya orang tu, sebab di Gubah ni mereka tahu, macam kita lah, lagu Indonesia pun ada yang tahu, ada yang ingat seni kata dia, atau lagu Inggeris pun ada yang ingat seni kata dia tu. Jadi yang tu diubah suara. Tidak semestinya orang tu sendiri ada di tempat tu, tak mesti. Tapi mereka semua tahu lagu ni daripada orang ni yang penggubahnya. Jadi mereka ubah suara lah. Betul. Ini tak timbul masalah lah sama ada dia Makhzumi bukan Ansar atau Ansar. Sebenarnya tak jadi masalah bagi saya lah, sebab lagu ni dia umum, meluas. Apabila diterima, apabila dia popular, dia tidak dipakai oleh orang tempatan tu saja, mungkin dipakai oleh orang lain, pihak-pihak lain. Jadi sebenarnya tak timbul apa-apa masalah di sini. Cumanya orang Ansar juga mendendangkan lagu itu. Boleh kepada wanita ni, penyanyi perempuan ini, dia buat cara dia sendiri dengan ubah-ubah sedikit-sedikit. Macam di sini yang asalnya tak ada Hamzah tu, sebab orang yang berkenaan itu bukan namanya Hamzah dalam lagu asal, tapi diteru ala ya Hamz, ala ya Hamzu li syurfin niwai. Itu Hamzu tu makna Hamzah lah. Hamzu tu Hamzah. Lalu beliau tujuan penyanyi wanita itu berkata begini di dalam lagunya ialah untuk mendorong Hamzah menyembelih unta supaya dagingnya dapat dihidangkan kepada orang-orang yang hadir di rumah tersebut. Hamzah sememangnya pemurah. Apabila dikata begitu, teruslah ia melompat ke arah unta-unta yang dimaksudkan dengan pedang yang terhunus. Lalu dipenggalnya bonggol kedua-dua ekor unta dan dibelah perutnya serta diambil hati-hatinya. Itulah cerita. Jadi Sayyidina Ali balik tengok sedih, begini dah jadi unta dia, sedangkan dengan unta tu lah dia nak buatnya, kira-kiranya nak buat kenduri kahwin dia. Kemudian kita ada nota satu lagi sebelah tu, 125. Pada ketika peristiwa ini berlaku, hukum haramnya arak belum lagi diturunkan Allah. Dia turun pun, dia peringkat-peringkatkan sebagaimana yang kita sedia maklum. Turun tu pun peringkat-peringkat, tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Mula-mula turun yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Itu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Kamu dalam keadaan mabuk. Itu peringkat yang kedua. Tidak sepenuhnya lagi, tapi setengah-setengah tu faham dah. Ini ke arah nak pengharaman. Ke arah pengharaman. Mereka dah tak minum dah. Setengah-setengah tu peringkat awal, bila tu ayat yang pertama tu lagi berhenti dah. Tapi ada juga yang tidak berhenti sehingga turun ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Itu ayat tu jelas memang haram. Daripada situ
terus tak ada. Maknanya ada peringkat-peringkat juga, tidak sekaligus juga. Tidak sekaligus juga. Bahkan kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, peringkat yang kedua, selepas tu ada lagi yang minum arak. Sebab itulah dilarang dalam ayat tu, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah, jangan kamu bersembahyang dalam keadaan mabuk. Sebab ada yang bersembahyang dalam keadaan mabuk. Dalam riwayat-riwayat hadis tersebut Sayyidina Ali tu sendiri, Sayyidina Ali sendiri mabuk, sehingga dia dalam sembahyang dia baca tu baca macam lain, pergi ke lain baca. Itu ada. Dan banyaklah sahabat-sahabat lain. Ini minum arak ni biasa pada masa itu, tidak lagi diharamkan. Apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Hamzah semuanya dalam keadaan dia mabuk, berdasarkan riwayat lain, setelah sedar dari kemabukan, Hamzah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membayar ganti rugi kepada Ali. Ini berdasarkan setengah-setengah riwayat begitu. Nabi suruh dia bayar. Tapi berdasarkan tapi ini tidak riwayat. Ya, riwayatnya dia suruh bayar. Tapi ada pandangan yang mengatakan Sayyidina Ali tidak. Sayyidina Ali memaafkan begitu saja. Yang lebih tepatnya bayar. Sebab daripada situ kita dapat hukum yang tersendiri pula. Hukum faedah untuk kita yang tersendiri pula. Dan Hamzah membayarnya. Riwayat 399 di atas menyatakan Ali telah mendapat habuannya daripada harta rampasan perang, dan ia dengan jelas membuktikan beliau telah turut serta dalam peperangan Badar. Jadi ini semua dekat Imam Bukhari buat ni, hadis-hadis ni di bawah bab kelebihan orang yang ikut serta dalam perang Badar. Jadi Sayyidina Ali ni ikut serta ke tidak? Tengok dalam hadis ni dia dapat habuan kan daripada harta ghanimah. Mestilah dia terlibat dalam perang, mestilah dia pergi. Daripada situ kita tahu ada kelebihan. Hamzah memang ikut juga dalam perang Badar, walaupun dia minum arak, tapi kedudukannya di sisi Allah lebih mulia jauh daripada orang yang kemudian yang tak minum arak pun sepanjang hayat dia. Sebab arak pada masa ni tidak diharamkan lagi. Tidak kata dia ni melanggar perintah Allah, larangan Allah, tak termasuk dalam tu lagi. Tak termasuk dalam tu. Di situlah letaknya kesesuaian hadis ini dengan babnya, dan itulah maksud Imam Bukhari mengemukakannya di sini. Tujuan Imam Bukhari kemukakan hadis ni yang panjang ni, dia nak ceritanya Sayyidina Ali itu ahli Badar. Buktinya dia dapat harta ghanimah, harta rampasan perang daripada arba'atu akhmas, 4/5 sebagai salah seorang yang ikut serta dalam perang. Dia dapat daripada 1/5 khumus sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafiz Ibn Hajar berpendapat, sebabnya Hamzah berkata, kamu semua bukan orang lain, hanyalah hamba-hamba ayahku. Kerana Nabi SAW dan Ali ialah cucu Abdul Muttalib, sedangkan beliau sendiri ialah anak Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ni bapa saudara Nabi, bapa saudara dan saudara susuan, sesusu dengan Nabi SAW. Dia dekat-dekat umur dia sebaya, walaupun bapa saudara. Kita kata macam mana bapa saudara ni umur dia lebih kurang dengan anak saudara? Orang dahulu lagi tak pelik. Sebab apa dia kahwin kan? Dia kahwin ramai. Dia kahwin dengan awak kemudian tu. Dia kahwin dengan awak kemudian, jadi mudah sangat. Mudah sangat. Boleh jadi berlaku begitu.
Hubungan beliau dengan Abdul Muttalib lebih dekat berbanding Nabi SAW dan Ali radhiyallahu anhu. Maksud Hamzah berkata begitu ialah untuk berbangga dengan kedudukannya yang lebih hampir dengan Abdul Muttalib, yang juga merupakan ketua dan pemimpin orang-orang Arab. Daripada segi itulah dikatakan Rasulullah SAW dan Ali sebagai hamba-hamba kepada Abdul Muttalib. Taujih atau pandangan Hafiz Ibn Hajar ini seolah-olahnya hendak menjaga Hamzah daripada dikatakan telah menghina Rasulullah SAW. Dan dia kata sebab dia cuba meringankan, sebab orang yang menghina Rasulullah itu boleh rosak akidah dia. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata, dia kata begini dari sudut dia cuba takwil. Sebenarnya kalau kita nak takwil lagi dari segi bahasa Arab, abd itu dia bukan saja makna hamba, anak buah pun ya juga. Bukan saja dengan makna hamba yang hina, tak mesti. Ada kalanya menunjukkan kesayangan pun digunakan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah guna perkataan abd juga untuk Nabi. Jadi perkataan abd itu luas dalam bahasa Arab. Jadi tidak sebab itu saya buat dalam kurungan anak buah. Jadi dia tengok tu dalam keadaan mabuk, dia tengok daripada bawah naik ke sikit ke lutut, daripada lutut naik ke perut sampai ke muka. Oh, kamu bukan orang lain, anak-anak buah, kata dia. Anak-anak buah ayah aku semuanya, bukannya orang lain. Sambil mabuk tu, dalam keadaan mabuk dia kata begitu. Kalau kita kata anak buah lagi ringan. Tapi Hafiz Ibn Hajar cuba guna perkataan abid tu, hamba tu dengan makna hamba lah, hamba yang boleh dijual, boleh disewakan dan sebagainya tu, hamba itu. Jadi hamba itu hina. Jadi, kalau hina macam mana dia menghina Nabi pula? Maulana Rashid Ahmad Gaguhi tidak bersetuju dengan pandangan Hafiz Ibn Hajar itu. Kata beliau, taujih seperti itu tidak diperlukan kerana segala ucapan dan tindakan Hamzah telah berlaku ketika beliau sedang mabuk. Jadi tak perlu bagi jalan keluar macam tu, tak perlu kita kata dia menghina Nabi. Tak timbul dah masalah tu sebab dia mabuk. Beliau tentu tidak berdosa kerananya. Jauh sekali akan terjejas akidah beliau kerananya. Jadi itu kata dia tak berapa setujulah dengan pendapat Hafiz Ibn Hajar yang cuba meringankan kata-kata Hamzah tu. Sebab kalau betul dia kata begitu pun sebab dia mabuk, tak kira. Hukum pula tidak haram lagi pada masa tu. Jadi kalau dia kata apa pun tak jadi apa, tidak memberi kesan, tidak berdosa. Seperti orang yang terlupa misalnya, atau orang yang mengigar, tak ada salah. Begitulah juga dengan keadaan Hamzah ini. Tak perlu kita cuba takwil, tak perlu. Kalau betul dia kata hamba pun, hamba yang hina, tak ada jadi apa juga. Tapi begitu sikap. Kita tengok ulama-ulama ni, dia selalu cuba ambil meringankan kalau nampak berat tu. Itu termasuk dalam adab lah, nak jaga kehormatan semua pihak, supaya tidak disalah sangka. Padahal kita kata benda ni tak ada apa sebab dia dalam keadaan mabuk. Itu satu. Yang keduanya, kita dapat lihat kalau kita baca syarah-syarah hadis ni, Hafiz Ibn Hajar tu memang orang hebat. Hebat pun bukan bermakna ulama-ulama tak ada tegur dia ataupun tidak bersetuju dengan pendapat dia, semua setuju berlaku. Tidak begitu. Kita dapat lihat sini, ini keterbukaan ulama. Memang dia hebat, tapi berapa ramai ulama-ulama yang cuba mengkritik dia berdasarkan apa yang dia kata. Kadang-kadang orang ni banyak sangat menulis, dia tak ingat. Macam dia tak ingat. Kadang-kadang dia kata hadis ini hasan, padahal perawi itu dia teruk dah kata di tempat lain, dalam kitab dia juga. Jadi orang lain yang buat kajian kemudian ni, dia kata tak patut Hafiz Ibn Hajar terima hadis itu dalam keadaan ada di dalam sanad dia orang ni
sedangkan dia sendiri kata orang ni begini-begini. Sebab itulah seorang ulama di India namanya Maulana Tamanna Imadi, seorang yang sangat hebat dalam bidang hadis. Dia kata, saya sebenarnya boleh tulis sebuah buku 500 muka surat lebih kurang nak menceritakan kesilapan Hafiz Ibn Hajar kalau saya nak, berdasarkan kitab dia sendiri. Dia boleh. Sebab apa? Dia baca banyak, dia tahulah di sini banyak tak tepat. Macam di sini kan ada orang lain kata pula tak perlu taujih tu, tak perlu. Dan banyak lagi lah di tempat-tempat lain. Kita orang yang belajar hadis ni memang diajarkan begitu, terbuka, tidak kata taksub. Walaupun dia tu diketahui semua orang terima dia tu seorang yang hebat, tapi bukan bermakna setiap ucapan dia, setiap kata-kata dia tu mesti diterima. Boleh lagi dibantah atau dibahas, dibincang. Sekiranya ada dalil yang lebih kuat, pendapat orang lain perlu diutamakan daripada pendapat dia. Berapa banyak pendapat-pendapat dia tentang hadis Gharanib misalnya, dia kata hadis itu hasan, padahal orang-orang tak terima. Orang tak terima. Kisah Nabi Daud Israiliyat dia terima, dia kata ada asasnya. Kisah Harut Marut itu dia terimanya. Sebab itu setengah-setengah ulama tak mahu, padahal dia tu cermat dah. Jauh dah nak banding dengan Suyuti. Suyuti tu lagilah. Hafiz Ibn Hajar tu orang petikan. Sebab banyak dia membenarkan, dia kata ni ada asal, padahal tak boleh kata ada asal macam tu. Itulah ulama yang pengkritik hadis, dia praktis semua. Maka berundurlah Nabi SAW lalu keluar dari situ. Kami juga turut keluar bersama baginda. Apa yang saya sebut baru ni saya tak sempat buat, dan insyaAllah tadi pun saya buat sikit-sikit tak sempat. Iaitu kesimpulan pengajaran daripada hadis ni yang begitu panjang. Banyak pengajaran ni. Itu yang saya tak sempat. Tak apa, saya boleh sebutkan sambil-sambil tengok ni, saya boleh sebutkan di mana pengajaran, paduan, pedoman ataupun hukum yang ulama dapat simpulkan atau ambil daripada hadis ini. Banyak sangat paduan, terutamanya hadis yang panjang macam ni lagi banyak. Kalau yang pendek tu pun banyak boleh diambil kesimpulan daripadanya, apalagi yang panjang. Misalnya kalau kita perhatikan hadis ini, antara pengajarannya ialah seseorang yang terlibat dalam peperangan ini, mungkin dia ada dapat daripada beberapa sudut harta rampasan perang. Sayyidina Ali misalnya, kerana terlibat dalam peperangan itu sendiri, dia dapat daripada 4/5, dan dia dapat juga daripada khumus. Ini daripada hadis ni ya. Sebab dia kata Nabi SAW bagi pada hari itu daripada khumus, seekor lagi pada saya dapat seekor. Lepas tu Nabi tambah seekor. Tambah tu daripada harta rampasan perang pada hari Badar itu juga. Pada hari Badar itu juga. Maknanya dia ada beberapa sudut lah, beberapa sudut. Supaya juga kalau kita kata seorang tu dia berhak mendapat zakat kerana dia miskin. Satu, mungkin dia tu Ibnu Sabil juga. Orang yang dalam perjalanan, orang musafir, mungkin dia berhak pula di situ. Atau mungkin dia amil pula. Jadi dia boleh dapat daripada banyak daripada banyak bahagian daripada sumber zakat itu. Dari sudut ni dia dapat juga, dari sudut ni kerana dia ada peranan masing-masing, sebagai amil, atau kerana dia miskin, atau kerana dia Ibnu Sabil, atau kerana dia gharimi, ataupun apa ni kita panggil orang yang bankrupt, terhutang banyak, dia pun berhak. Saya pun tak pasti juga sejauh mana dari segi pengurusan zakat tu diberikan kepada orang-orang yang bankrupt, orang-orang yang susah. Sepatutnya mereka itu ada bahagian tu. Wal gharimi dalam Quran sebut, takut kita bagi kepada orang miskin saja misalnya.
Mungkin orang miskin ramai sangat yang itu pun tak selesai, boleh jadi juga, wallahualam lah. Itu bagi pihak yang berkenaan, dia tahulah. Tapi kalau nak kira, yang saya nampak lah, masih tak rata lagi, tak sampai kepada peringkat-peringkat pihak-pihak tertentu yang juga disebut termasuk dalam asnaf juga yang berhak. Jadi banyak. Macam Sayyidina Ali, dia dapat 2 sini sekurang-kurangnya, dia dapat, kita tengok sini. Mimma a'tani mimma afa Allahu alaihi minal khumus yawma idzin. Bila saya nak berkahwin dengan Fatimah, saya berjanji. Ini orang kata persiapan untuk kahwin. Persiapan untuk kahwin. Orang zaman dulu persiapannya sikit gitu ya, mereka. Zaman sekarang ni mungkin persiapannya dengan keretanya, dengan rumahnya, dengan apa, itu termasuk dalam persiapan. Kemudian ada kenduri kahwin, nak buat kenduri, ada juga di sini pengajarannya, boleh buat. Mana dia nak buat tu, dia kira Rasulullah SAW tak larang lah benda tu. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sunnah Nabi yang kemudian berapa banyak anjurannya, dan Nabi SAW sendiri pun buat kenduri kahwin yang kita panggil walimah, walimatul urs. Itu memang kita semua buat. Itu semua sunnah Nabi SAW. Sayyidina Ali pun nak buat juga. Bila dia nak buat tu, dia cadalah pergi cari itu, cari ini, untuk dapat buat itu majlis. Cari duit lah sikit, kita kata cari duit sikit. Itu yang kedua. Cumanya ialah ini masalah semasa, yang semasa saya nak sebut, oleh kerana sebut tadi walimatul urus, saya pun tidak pasti kalau di sini atau di tempat-tempat lain. Tapi kalau di Kelantan kalau dia buat kad ya, jemputan tu, kalau tulis walimatul urus, itu maksudnya orang panggil, orang Kelantan panggil ada ngelak. Ada ngelak ni macam apa kata, dia macam sumbangan juga, sumbangan daripada pihak lain, tapi macam agak macam pasti gitu, macam wajib gitu. Sumbangan apa ni kata, tapi sumbangan yang wajib, macam wajib gitu. Kalau tak bagi tu, dia jadi masa muka lah. Itu ngelak orang panggil, orang Kelantan panggil. Tapi kalau dia tulis kesyukuran, majlis kesyukuran, kahwin juga, itu tak ada. Uruf kalau Kelantan lah, dia tahu. Bila baca tu dia tahu terus, ini maksudnya macam mana. Saya tak pasti kalau di lain macam mana. Kalau di sini biasanya orang bagi duit kan, bagi duit. Bagi duit itu ialah walimatul urs zaman Nabi SAW, tak ada semua tu, tak ada ketetapan begitu. Tapi dari segi hukum fiqhnya, boleh ke tak boleh? Boleh dari segi tolong menolong tu pada dasarnya. Tapi kalau siapa jadi nak berniaga pula kan, nak cari duit lebih daripada, dapat lebih daripada yang dia habis, itu cerita lain lah pula kan. Dan kalau jadi satu ketetapan jadi menyusahkan, itulah benda-benda adat ni sampai satu peringkat kadang-kadang dia jadi menyusahkan. Sebab tu kita kena tahu benda ni benda apa, agama ke adat. Kalau adat sampai satu peringkat tak boleh pakai, berhentilah, sudahlah, jangan nak teruskan lagi. Kalau teruskan lagi susah. Seterusnya kita kata pergi cari apa ni, rumput. Pergi cari di mana? Di kawasan terbuka lah, tanah bukan milik sesiapa, boleh macam tu. Orang zaman dulu pergi cari kayu api dalam hutan misalnya, ni pergi cari rumput dan sebagainya. Orang kemudian pun boleh juga, tapi jangan di tempat milik orang tertentu lah. Milik individu itu tak boleh, kecuali dengan izin ataupun dengan bayar lah. Kalau tidak, kalau kerajaan pun tak larang, misalnya tak ada kerajaan lah, kita tak ada kerajaan yang dia tidak ambil lagi untuk buat apa-apa projek yang terbiar lah, tak ada orang kisah pun nak pergi ambil apa, situ boleh, boleh ambil untuk buat harta, untuk cari duit, untuk jual, benda-benda tu boleh
dan Sayyidina Ali sendiri pernah buat. Tidak salah. Atau kalau kita kata kita pergi ke laut, pergi tangkap ikan, ambil ikan, tak boleh. Itu hak Allah, umum, hak umum, bukan hak orang tertentu. Tapi kalau dalam kawasan orang ternak ikan tu kita pergi ambil, itu lain kan. Lain. Ada juga dalam laut juga tepi-tepi tu, tapi itu lain. Ini yang bukan ada usaha orang lah. Ada usaha susah payah orang, penat lelah orang, tak ada. Di situ kita boleh cari, jadi milik kita halal, dan kita boleh jual, boleh buat harta bahkan dengannya. Ini itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, hubungan mesra di antara orang Islam dengan bukan Islam. Sebab dia ajak seorang sawar, tukang emas, pergi cari rumput. Tukang emas ni daripada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni orang Yahudi. Mana hubungan baik dalam negara Islam antara orang Islam dengan bukan Islam. Boleh pergi cari makan, cari harta, sama ada dalam bentuk yang ringkas ataupun dalam bentuk yang lebih banyak lagi, boleh. Tidak salah. Sebab ini urusan dunia. Seterusnya kita dapat dalam hadis ni, pada masa tu pun sudah ada tukang besi, tukang emas sudah ada. Tukang besi, tukang emas ada. Jadi nak jual tu mungkinlah, nak buat perhiasan ataupun barang-barang kemas di situ. Itulah tujuannya pergi mari dengan mereka ni. Jadi yang dia nak jualnya, dia nak jual rumput itu kepada tukang-tukang emas tadi. Mereka nak benda tu. Jadi bila dapat duit, boleh buat walimah, boleh buat kenduri kahwin. Itu yang disebut di sini. Kemudian seseorang tu kalau ada apa-apa, dia nak melengkapkan lagi kenderaan dia, boleh menyempurnakan lagi kenderaan dia. Misal kenderaan ada, kita boleh naik gitu saja. Tapi kalau ada pelana yang lebih selesa, boleh. Zaman dulu kenderaannya binatang. Jadi binatang tu perlu ditambak, diikat, perlu ada tali. Zaman sekarang ni kalau kenderaan dalam bentuk lain, cushion, kita nak tukar ataupun nak cari yang lebih selesa, lebih mahal misalnya, boleh. Kemudian ada kunci ini boleh. Kita kunci steering misalnya, kunci gear, macam-macam kunci, boleh kita cari benda-benda itu. Ini daripada sini pun ada. Sebab Sayyidina Ali pergi cari benda-benda tu, lengkapkan unta dia tu, kelengkapan unta dia tu. Jadi pengajarannya banyak sangat sebenarnya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, Sayyidina Hamzah digalakkan, didorong oleh penyanyi perempuan itu supaya pergi dekat unta gemuk tu, pergi ambil bonggol dia. Ini bagi orang Arab, kita pun begitu. Saya pun, iyalah, saya lebih banyak bahasa Kelantan kan. Bahasa Surat ni saya pun tak berapa mahir sebenarnya. Apa orang kata, daging apa ni yang di atas ni, yang panggil bahasa Kelantan apa dia panggil, daging musi. Daging musi. Mungkin orang sini tak tahulah istilah dia. Daging musi tu daging yang paling sedap. Dia kalau binatang ni, yang tempat yang paling tinggi daripada tubuh dia, itu yang paling sedap. Jadi orang Arab pun sudah tahu benda-benda ni, rahsia ni. Sebab itu dia suka sangat bonggol. Dia pergi potong bonggol tu, ambil daging dia, kemudian ambil barang-barang dalam dia, barang-barang dalam dia tu, anggota-anggota dalam macam hati, disebut. Dia ambil hati dia. Maknanya bagi mereka ini yang sedap, ini yang lebih menarik. Jadi maksudnya, kalau kita daripada seekor lembu ataupun makanan tertentu, kita pilih yang terbaik, boleh. Pada dasarnya tak apa. Kita pilih hati, kita pilih jantung, kita pilih itu ini, boleh. Kalau kita suka dengan benda tu. Tapi setengah-setengah orang tak suka kan. Setengah-setengah orang suka otak misalnya.
Suka otak, tapi setengah orang kan tak suka. Jadi kita boleh pilih, mungkin mahal sikit kita boleh beli itu. Jadi ulama buat kesimpulan juga yang itu daripada hadis ini. Walaupun kita kata ini bukan daripada ucapan Rasulullah SAW sendiri, tapi ini yang maklum dalam masyarakat Arab tu. Dan kira-kiranya Nabi SAW tak tahu juga begitu, dan dia terima juga benda ni. Maka jadilah sebagai panduan kita. Boleh kita jadikan sebagai panduan juga. Bahawa sebab itulah kan dalam syurga mula-mula dihidangkan kepada ahli syurga ialah hati ikan. Jadi ada di dalam seekor binatang tu ada yang istimewa. Yang istimewa tu mungkin satu tempat orang tahu, satu tempat lain orang tak tahu. Itulah. Jadi kita boleh di sini mahal, di sini murah. Di tempat yang mahal itu kita boleh kita ambil benda tu simpan untuk jual misalnya, untuk buat sebab dia jadi makanan istimewa. Jadi di sini pun begitu juga. Lagi pengajaran seorang yang gagah, yang perkasa, yang kuat, panglima, pahlawan dan sebagainya macam Sayyidina Ali itu, bukan bermakna mereka tidak ada orang kata hati perut. Tidak. Ada kalanya, kalau terutamanya dalam sejarah Islam ni, orang macam ni sangat lembut, sangat halus. Jadi yang kita kata perang bunuh orang tu sebab nak perang sangat. Musuh tu nak perang sangat, bukan kita orang Islam ni nak perang asalnya. Sebab itu Nabi SAW selalu kata, la tatamannau liqa' al-adu was'alullah al-afiyah. Jangan kamu beria-ia sangat nak bertemu dengan musuh. Jangan nak sangat berperang ni, jangan gatal sangat kata nak berperang. Mintalah kepada Allah kesejahteraan, kedamaian, keamanan. Minta yang tu. Tapi kalau terpaksa juga, kita tak boleh buat apa lah. Kita terpaksa itu lah. Itulah yang berlaku kepada sahabat-sahabat dulu. Jadi di sini bila sedih dia menangis. Kali ini tanda orang yang hatinya lembut, hatinya lembut. Begitu juga Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bahkan banyak kita baca dalam riwayat-riwayat, dalam cerita-cerita mereka ini, menangisnya itu sungguh-sungguh. Tapi kalau urusan akhirat lah lebih banyak begitu. Ingatkan mati, ingatkan akhirat. Mereka ni sampai menangis sampai masa janggut. Mungkin kita tak sampai ke situ tu, menangis tu. Jadi mereka ni terlibat juga dalam perang. Dalam perang apa perang juga, tapi jiwa dia tu. Kemudian Sayyidina Ali pergi tanya, siapa buat begini? Orang cerita. Jadi orang cerita tu berapa orang? Tak jelas. Kalau satu orang pun cerita kepada kita, orang tu yang kita boleh percayai, kita boleh terima. Sebab itu Sayyidina Ali, bila orang tu cerita, dia tidak selidik dah. Dia tu pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW, cerita kepada Rasulullah begini yang berlaku. Maknanya dalam istilah ulama hadis, dia panggil khabar wahid itu makbul. Cerita satu orang yang dipercayai, kita boleh terima. Banyaklah contoh-contoh dalam hadis. Ada sahabat pergi cerita pada sahabat yang sedang bersembahyang tentang tahwil qiblah. Qiblat sudah berubah. Seorang saja yang cerita. Yang lain ramai-ramai itu pusing. Tukar qiblat. Jadi ini orang panggil terima khabar wahid juga. Khabar wahid. Ni pun cerita khabar wahid juga. Boleh terima kalau orang tu dipercayai. Tidak kata mesti kalau dalam satu cerita tu setiap peringkatnya ataupun mana-mana peringkat mesti kena ramai. Tak mesti begitu. Dan yang ramai pun tak mesti betul, tak mesti betul. Yang ramai pun tak mesti betul. Lepas tu Hamzah bin Abdul Muttalib, dia berada dalam rumah tu sedang minum. Dari segi hukumnya, kesimpulan yang ulama buat, yang saya tengok dia yang paling baik, kalau dalam kesimpulan dalam syarah Bukhari, yang saya tengok tak boleh lawan Umdatul Qari. Yang paling banyak dan paling tersusun. Syarah-syarah lain ada keistimewaan dia, termasuk Fathul Bari sendiri, tapi Fathul Bari dia tidak macam tu.
Umdatul Qari dia lebih istimewa dari sudut. Sebab itu saya kalau dalam bab ini saya jadikan dia sebagai panduan asas. Sebab banyak di situ pun kita boleh tumpah banyak dari segi kesimpulan hadis. Antara yang disimpulkan ialah kalau kita berkumpul, minum, jemput orang dan berhimpun di satu tempat untuk minum, menikmati makanan, itu adalah sesuatu yang diharuskan. Ini pun berlaku. Padahal cerita ni minum arak, syaratnya jangan minum arak lah. Boleh kita kata buat apa ni, minum teh, minum apa-apa, minum yang lain lagi, makan apa-apa, kita kata boleh. Jamuan durian ramai-ramai misalnya, boleh, tidak salah. Boleh berhimpun ramai-ramai untuk makan, untuk minum, itu boleh. Dan di sini juga ada penyanyi. Sejauh mana kau boleh penyanyi menghiburkan orang-orang yang berada dalam sesuatu majlis itu? Pada dasarnya ulama mengatakan boleh, penyanyi ini boleh ada. Syaratnya, kalau dalam Islam ni syaratnya seni kata dia tu tidak mengandungi unsur-unsur syirik, mengandungi unsur-unsur lucah, dan menceroboh maruah mana-mana orang. Kalau untuk hiburan, untuk suka-suka tu boleh lagi. Boleh lagi. Dan mendengar, ni dalam kesimpulan Umdatul Qari yang saya sebut, tapi tidak semualah, tapi yang ni ada dalam tu. Dia sebut pada dasarnya ulama terima, walaupun penyanyi perempuan pun boleh kita dengar. Syaratnya tadilah macam ni, cerita ni tak ada lagi hukum-hukum yang ketat tu, tak ada lagi. Tetapi ulama berdasarkan panduan-panduan yang lain, mereka mengatakan boleh. Boleh, ya, dengan syarat-syarat tadi. Dalam hadis ini juga kita dapati peranan ataupun kita kata kata-kata seni kata, lagu dan sebagainya, dia boleh mencetuskan semangat, boleh mendorong seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan. Jadi sama ada untuk baik atau tidak baik. Macam di sini kita tengok manusia ni begitu sifat. Mungkin kalau perempuan tu tak kata begitu, dia tak melompat begitu. Ini dari segi jiwa manusia tu begitu. Sama ada untuk baik atau tidak baik itu tak kira lah. Sebenarnya pagi tadi lagi tak sedap dah. Selsemua, nak selsemua dia. Jadi benda-benda macam ni kalau untuk kebaikan boleh digunakan. Kata-kata semangat, kata-kata perangsang misalnya, ini memberi kesan kepada manusia. Kalau di sini dia telah bertindak buat sesuatu yang tidak bagus lah, tapi manusia tu begitu sifatnya. Itu saja yang kita naknya, itu saja. Seterusnya, seseorang boleh mengadu hal apa-apa yang berlaku kepada dia yang menyusahkan kepada orang yang lebih tinggi, orang yang lebih berkuasa. Boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bila dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW, mengadukan halnya. Dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan antaranya, bila seseorang tu, seorang yang mulia, dia nak pergi ke tempat lain, dia kena berpakaian lengkap. Nabi SAW ada dalam rumah dia tu sudah berpakaian, tapi bila nak pergi ke tempat lain, dia minta selimut dia untuk dia pakai. Inilah yang dikatakan rida. Ini yang katakan fartada, rida. Orang zaman sekarang ni, pokok yang terpengaruh dengan pokok Habib ni, sayangnya mereka tak faham. Dia ingat rida ni itu yang sakut atas bahu tu sebelah. Itu kain, sekeping kain gitu saja. Rida ni selimut. Selimut macam orang Afghanistan guna.
Memang selimut boleh digunakan untuk selimut. Itu ridaknya. Nabi SAW pakai. Dia bukan letak tadi. Tidak. Dia pakai selimut. Macam kita kata kalau paling kecil macam serban tu. Buat begitu. Serban. Hendak pergi tempat yang lebih terdedah kepada orang ramai, kena lebih lengkap pakaian kita. Jangan sekadar pakaian yang asas, misalnya seluar dengan baju saja ke misalnya. Kalau ada yang lebih lagi, itu lebih baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ramai orang tak faham masalah ridak apa, dia terpedaya dengan itu. Itu keliru, sebenarnya satu penyelewengan makna. Sedangkan ridak itu dipakai oleh orang-orang yang buat kerja haji. Orang yang pakai ihram tu kan, bahagian bawah izar, bahagian atas ridak dia sebut. Bukan selempang itu, sekeping kain itu saja ridak tu. Yang pakai sebelah atas tu, masuk bawah ketiak, di sebelah bawah ketiak. Itulah ridak. Kan panjang kainnya, luas tu kainnya, boleh buat selimut. Itulah ridak. Tapi dia jadi fashion pula sekarang. Jadi fashion dan mengelirukan, seolah-olah Nabi pakai begitu. Saya tengok kalau di India kan, orang-orang perempuan dia memang suka begitu pakai. Selai kain dia ini untuk fashion dia. Orang Hindu pakai macam tu. Orang Islam yang asalnya tidak. Ini sudah jadi penyelewengan, perlu diperbetulkan. Yang ridak tu asalnya selimut, atau kain selendang. Apa panggil selendang? Selendang. Kemudian dalam hadis ini juga ada pengajarannya apa? Iaitu seseorang pemimpin dia tidak berjalan bersendirian. Dia pergi diiringi oleh orang lain, orang yang rapat dengan dia. Misalnya Zaid bin Harithah ada. Kalau Rasulullah pergi, dia pun pergi juga. Itu pun salah satu cara juga, cara yang baik. Tidak salah buat begitu. Tidak kata ini jadi macam memuliakan sangat, mengagungkan orang sangat. Tidak. Itu termasuk dalam penghormatan terhadap seseorang itu. Diiringi oleh orang-orang yang rapat dengan dia. Itu tidak salah. Antaranya lagi pengajarannya, Nabi SAW bila sampai ke tempat tu dia minta izin. Dia tidak masuk tu dalam rumah, dia minta izin dulu untuk masuk. Padahal dia Nabi. Bila diizin baru masuk. Dah masuk. Ini pun pengajaran dalam hadis ini juga. Kemudian seseorang tu boleh mencela orang lain atas sesuatu perbuatan yang tak betul yang dilakukannya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Dia masuk tu, dia kata dulu kepada Hamzah, apa ni buat kerja macam ni. Lepas tu dia tengok, ini mabuk ni keadaannya ni, sia-sia saja bercakap ni. Tapi boleh buat begitu. Antara pengajarannya lagi, kalau ada sesuatu perkara yang tidak baik, boleh kita, orang kata, report ataupun bagi tahu kepada pihak pemerintah. Dan untuk mencegah kemungkaran itu, pemerintah boleh pergi ke tempat itu. Boleh pergi ke tempat itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW seterusnya, bila kita tengok keadaan orang tu, keadaan macam mana, kita kena faham keadaan dia. Kalau mabuk, cara mabuk tak ada guna bercakap. Itu sebab Nabi SAW mundur ke belakang, tinggalkan tempat itu. Dia pun tak kata lagi dah pada Hamzah. Dia kata tu dia ingat orang ni boleh terima, boleh faham. Rupanya tidak. Sebab tu dia bercakap tu sampai macam tu, hal antum illa abidun li abi. Kamu hanya, bukan orang lain, hanya hamba-hamba ayahku. Ini dah tak menentu dah ni. Sepatutnya kalau dia Hamzah tu, dia sangat hormat kepada Nabi SAW, tapi keadaannya tidak begitu. Ni mabuk. Begitu juga keadaan lain, keadaan orang penat ke apa, kita kena pandai-pandai tengok tu. Baru dapat hasil yang baik. Kemudian di sini juga, dalam hadis ni juga, tapi bukan yang ni, di tempat lain, dalam
saluran yang lain, saluran riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW minta Sayyidina Ali ganti. Apa ni? Hamzah ganti kepada Ali. Unta yang dia sembelih ataupun dia cerobohi itu minta dia ganti, dan dia ganti. Daripada situ ulama membuat kesimpulan orang mabuk pun kalau dia merosakkan barang orang lain yang berharga, dia kena bayar walaupun dalam keadaan mabuk. Siapa suruh dia mabuk? Kalau dia bunuh orang misalnya, dia kena juga. Tidak kata akan dilepaskan begitu saja dengan sebab dia mabuk semata-mata. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Pilih jalan itu. Jadi dia kena bayar ganti rugi. Itulah pengajaran yang kita dapat. Begitu juga, tapi kalau kanak-kanak yang belum balik, orang gila, itu tak kena. Kalau hukum had tak kena. Tapi dari segi bayar ganti rugi, kena juga. Kenapa penjaga dia tak jaga, tak kawal, sehingga dia mungkin merosakkan barang orang lain? Kanak-kanak kau misalnya, dari segi dia kena hukum, kena kerat tangan kau dengan sebab itu, tidaklah. Semua tak ada, itu semua. Tapi dari segi benda yang dirosakkan ataupun yang diambil, kena bagi balik kepada Tuhan, itu semua kena. Orang mabuk pun sama, orang gila pun sama. Kecuali kalau dia tu tidak ada kecuaian di pihak penjaga dia lah. Kalau ada kecuaian, memang kena. Itulah hukum Islam. Jadi itulah antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini, yang saya tak sempat buat. Kebanyak tu pengajaran. Rasanya yang satu lagi tu kita biar dulu lah, sambung kemudian insyaAllah. Wallahu a'lam. Cuma kalau ada boleh kita bincang, insyaAllah bincang. Ada apa-apa? Kira. Tak ada wahati semua. Waalaikumsalam. Kalau dia memang tak boleh susu kan, aurat tu memang sampai bila tu tak aurat. Macam mana? Kalau anak angkat kecil, tapi tak aurat. Aurat dengan ibu angkat dia atau dengan adik-beradik? Sama, tak boleh. Tak boleh. Macam mana? Walaupun dah dia pelihara daripada kecil, sama, tak boleh. Kita jagalah. Sebab hakikatnya dia orang lain, dia boleh kahwin. Dia boleh kahwin. Itulah sebab dalam hadis kan ada seorang sahabat ni, sebab dia nak terus, pasal dia pelihara budak tu daripada kecil, jadi Nabi SAW suruh dia bagi susu. Itulah, biar jadi anak susu lah. umur dia adakah sampai 2 tahun ataupun lebih pada 2 tahun tu dia lagi susu? Umumnya 2 tahun lah. Adapun yang tadi tu ulama mengatakan khusus untuk Salim Maula Abi Hudzaifah. Dia diberikan susu juga oleh isteri dia. Rasanya baru ni kita sudah jumpa dah kan cerita tu. Salim Maula Abi Hudzaifah tu kita sudah jumpa dah. Cerita dia Nabi SAW suruh dia bagi susu, isteri dia tu bagi susu pada anak, padahal dia sudah besar. Dia kata nak bagi susu macam mana, sudah berjanggut dah kata dia. Maknanya sudah remaja lah sekurang-kurangnya. Jadi Nabi SAW dia ingat nak bagi susu tu bagi tetek dia. Nabi suka. Jadi ulama-ulama mengatakan takkanlah macam tu, Nabi suka tu takkanlah macam tu. Ini khusus untuk dia, bagilah dengan cara lain, bagi dalam gelas ke apa kau.
Tapi itu khusus untuk dia, bukan untuk orang lain. Tidaklah, orang lain 2 tahun. Kemudian penyusuan tu ada beza pula antara mazhab, berapa kali itu ada beza pula. Ikut mana-mana pun semata-mata diambil sebagai anak angkat, tidak kata menjadikannya mahram. Tu je lah ringkas. Ya. Tanya apa yang sebab Nabi tak boleh terima zakat? Nak macam tadi lah. Dia boleh terima ghanimah, boleh ambil. Zakat tak boleh. Bahkan dia sebut itu kotoran. Kotoran itu kotoran untuk dia dan keluarga dia. Kotoran. Kotoran ni bukan apa sebenarnya, sebab dia tak boleh. Jangan kita kata jadi orang lain dia benar akan ambil kotoran. Dia tak mahu, dia tu bersih, nak lebih. Jangan kita anggap gitu. Kotoran ini nisbi, macam kita zakat. Kalau sudah hak orang lain, sudah hak orang lain, sepatutnya kita keluarkan zakat. Kepada kita tu kotor. Kalau kita makan juga kotor, itu maksudnya. Kepada orang lain bersih, tak ada apa. Kepada orang lain memang orang yang berhak tu bersih, tak ada apa, suci. Sebab dalam agama ni kalau dia benarkan apa-apa, mestilah yang tayyibat, yang baik, yang bersih, suci, halal. Kalau tidak, dia tak akan halalkan. Jadi Nabi SAW dia tak ambil itu, dan tak benarkan keluarga dia ambil. Dia takut, dari segi hikmah lah, mengikut ulama-ulama hikmah lah, hukama kata, sebab dia tak mahu bagi ruang kepada sesiapa pun untuk mengatakan dia ni bawa agama untuk kepentingan, untuk kepentingan dunia, dirinya dan keluarganya. Jadi apa yang sebut dalam Quran, apa dakwaan nabi-nabi daripada dulu, la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah rabbil alamin. Aku tidak minta apa-apa upah dengan kamu. Dalam dakwah dia tak ada, aku tak ada minta apa-apa upah, bayaran atau ganjaran. Ganjaranku hanya ada pada Allah. Itu dalam konteks agama. Jadi takut orang kata begitu. Kadang-kadang manusia ni dia susah payah, walaupun dia tak dapat kesenangan, tapi dia fikir ada cucu dia senang. Tak apa juga, dia buat juga kadang-kadang manusia ni. Jadi Nabi ni dia bawa agama susah payah begitu gini untuk kepentingan dunia, yang dapat dengan mudah. Hasil orang, hasil usaha orang kita dapat, gitu kan? Jadi orang tak boleh kata kepada dia, tak boleh kata, tak ada alas, tak ada ruang. Tapi kalau harta ghanimah, dia boleh pula. Sebab harta ni harta dengan susah payah, dengan penat lelah, terlibat dalam perang, boleh mati, dia pun terdedah kepada mati. Mana hasil usaha. Apa ni orang kata, orang kata berpeluh lah, hasil titik peluh, penat lelah. Itu dia ajar keluarga dia begitu. Kamu nak dapat, kamu kena buat kerja. Jangan nanti hasil usaha orang lain. Jadi tujuannya nak tutup segala ruang yang mungkin ada pada musuh, khususnya untuk mengatakan Rasulullah ni ada kepentingan dunia. Jadi tak ada sebenarnya. Kalau ada, dia rapat, itu hak susah payah, yang susah payah, dia terlibat sendiri, pergi perang, dia terdedah kepada kematian dan macam-macam lagi lah, apa ni bahayanya, dia terdedah. Itulah hikmahnya. Boleh hati? Tadi saya nak dia dapat dari dua bahagian. Satu boleh dapat dari dia pulang. Ini dua bahagian. Rezeki zakat. Dia betul tak? Rezeki katalah amil boleh beri asal. Namun itu pun miskin. Dia dapat asal miskin ini. Boleh. Dia pun belajar dengan itu. Boleh.
Sama juga. Semasa kita apabila kira banyak buah yang buat Islam kita tahu dan buat Islam yang kita bahawa kami ada kita makan mungkin masa itu saya sulit dalam masa bukan saya sembilan jatah. Maknanya semasa dia Kita masa saya sembilan jatah tu sudah ada masa bukan. Oh ya. Jadi berdasarkan hadis-hadis macam tu ada dah lah. Cuma perincian dia di Madinah banyak. Perincian dia. Misalnya Nabi SAW kata ma anharad dam, ma anharad dam, itu yang dibenarkan. Apa-apa yang mengalirkan darah, tak kira lah buluh ke apakah, itu semasa di Madinah dia sebut. Sebab sahabat tanya kan, itu semasa di Madinah. Tapi pada asalnya, dasarnya memang di Mekah lagi sudah ada dah. Sebab peristiwa tu kan semasa hijrah mereka ke Habsyah tu, semasa Nabi masih lagi di Mekah. Maknanya sudah ada lah, sudah ada. Tapi perincian dia banyak. Misalnya kalau binatang tu binatang ternakan tapi jadi buah, jadi liar, macam mana cara kita nak menguasainya? Dengan kita tikam bahagian mana-mana mati, boleh makan walaupun tidak sembelih. Perincian dia tu banyak di Madinah. Sebab ayat itu kan al-munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah hurrimat alaikumul maitatu tu di Madinah. Jadi perincian detail-detail itu banyak di Madinah. Yang tercekik, yang terhentak, yang jatuh daripada tempat tinggi, macam-macam tu dalam ayat tu, ayat Madaniyah. Walau bagaimanapun sembelih-sembelih ni dia sebenarnya termasuk dalam saki-baki ajaran Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim zaman tu dia sembelih juga. Jadi syariah apa dia kata dalam usul fiqh, syariatu man qablana, syar'u man qablana. Syariat orang dulu menjadi syariat pada Nabi kita juga, khususnya semasa di Mekah. Jadi itulah gambaran umumnya, syariat dulu menjadi syariat kita, kecuali kalau ada perubahan lah. Kalau ada perubahan atau perincian, itu memang ada lah perinciannya, seperti kata tadi di Madinah ya. Syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang dulu adalah syariat juga untuk kita. Jadi jelas Nabi Ibrahim adalah antara yang mula-mula lah sembelih. Jadi nak sembelih kurban tu apa, anak dia tu kan, sembelih. Zaid bin Harisah begitu. Kita baca buku sirah dia disebutkan dia kahwin dengan Ummu Aiman. Adakah Ummu Aiman yang sama yang membawa Nabi balik ketika ibu Nabi meninggal dunia? Ataupun Ummu Aiman yang lain? Itulah, ada dua pendapat. Ada yang kata Ummu Aiman lain, ada kata yang tu, ada kata yang tu. Tapi kalau yang tu agak jauh sikit sebab dia lama kan. Dia lama tu. Sedangkan Zaid ni budak lagi. Jadi yang lebih sesuainya pendapat yang mengatakan lain lah, sebab nama sama kan. Banyak yang nama sama. Kalau nak tahu, Umar radhiyallahu anhu telah mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, itu baru lahir. Dan ramai sahabat yang mengawinkan anak perempuan ketika masih kecil. Dalam apa tu disebut? Ini daripada ustaz dalam ini. Dia kena ada rujukan lah. Cerita tu banyak cerita, tapi dari segi kesahihannya biar boleh. Yang saya boleh cek, lihat Sunan Said Ibnu Mansur dan Ibnu Abi Syaibah dalam
Dia sebut itu. Ya, salah satu cara adat jahiliah dulu memang begitu caranya. Tapi tidak semesti benda tu disahkan terus menerus dalam Islam. Dia diterima begitu, tak mesti begitu. Tak mesti begitu. Jadi berapa banyak kadang-kadang kita tengok ada pertentangan tu. Misalnya satu contoh yang lain lah, kita kata misalnya dalam kitab-kitab dia sebut Sayyidina Abu Bakar, ramailah ulama-ulama apa ni, sahabat ni berkunut misalnya, berkunut. Ada pula dalam hadis yang lain kata dia tidak berkunut. Jadi yang mana satu? Sebab itu kita perlu tengok. Jadi hadis ni tidak semestinya bila kita dapat terus kita kena terima dan kata begitu, buat kesimpulan terus begitu. Jadi yang sepatutnya untuk menyelesaikan benda-benda macam ni, kita kata misalnya yang dia ada sebut, kata mereka ni buat tu dulu. Yang ada sebut kata dia tidak buat itu yang kemudian. Mana sebelum, kalau mengambil kira sebelum masuk, ramai sungguhlah yang buat. Kalau mengambil kira setelah masuk, mana tak ada yang buat, sedikit lah. Begitu, sedikit lah. Sama juga yang ni, yang apa ni, yang kata kunut tadi. Ada juga ulama yang kata yang ramainya tak ada kunut. Yang tu kata yang ramainya ada kunut. Yang ni yang mana yang betul. Jadi kita kena faham macam tadi lah. Kalau mengambil kira yang dulu, ramai lah, sebab dia belum masuk lagi. Tapi kalau mengambil kira yang kemudian, setelah masuk, tak ada ramai. Yang ramainya tak buat lah. Begitu. Jadi yang ni pun, sebab berapa banyak benda-benda yang zaman Nabi ni, dia adalah penerusan kepada amalan semasa jahiliah. Jadi kita kena tengok pula benda tu. Tak boleh tengok dari segi sahih saja, kena tengok mansuh ke tidak. Kemudian benda ni berlaku bila? Selepas Nabi SAW ke, atau sebelum, semasa Nabi tu? Itu kena tengok semua. Tak boleh kita bila ada hadis sahih saja kita kata inilah amalannya. Bahkan kalau kita tengok berdasarkan riwayat-riwayat banyak lagi, disebutkan di zaman Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dia lebih ramai kahwin macam kita sekarang ni. Yang lebih ramai, ada yang belasan tahun tu pun ada. Yang belasan tahun ada perempuan lah. Tapi yang lebih ramai itu 20 lah. Cuba kita tengok Asma, kakak kepada Aisyah, berapa umur dia kahwin? 28, 27, 28. Berapa ramai sahabat-sahabat itu umurnya. Jadi kita kena ambil kira juga yang tu. Jangan tengok ada saja, ada saja. Itu boleh mengelirukan. Walaupun memanglah mungkin berdasarkan riwayat-riwayat macam itulah yang ada ulama-ulama kata boleh tu. Memang ada dalam kita ada boleh kahwin dengan budak yang baru lahir boleh. Tapi dari segi kalau kita kira dari segi akal lah, untuk apa? Maksud kahwin itu apa yang sebenarnya? Dan kemungkinan keburukan ataupun keadaan yang tidak baik berlaku tu, kena ambil kira juga. Kena ambil kira tu. Sebab tu apa yang tersebut di dalam kitab, bagi saya lah, tak boleh, kena tengok dulu, tapis dulu, tengok banyak perkara, terutama untuk kita kemukakan di zaman kita sekarang ni, di mana orang sangat kritis. Jadi orang kafir boleh guna pula benda tu untuk memburuk-burukkan Islam. Jadi itulah, kadang-kadang kita nak menegakkan sesuatu, kita cuba bawa tu, kita tak tengok dari segi kesan buruk tu. Memanglah ada dalam kitab tu, betul ada. Dalam kitab tu betul ada. Tapi dari segi untuk diamalkan, cara yang sudah berlaku dalam masyarakat kita ni adalah yang baik, terbaik lah tu. Terbaik lah. Saya sendiri ada kawan
yang kahwin masa kecil. Ada. Tapi tidak popular je macam tu, tidak popular. Dia kahwin kecil, tak tahu apa. Sama-sama kecil. Masyarakat Islam kan? Itu masyarakat Islam kita tak terima. Jangan kita bawa benda-benda macam tu lah. Walaupun ada dalam kita. Iyalah. Abi Talib. Kalau Abi Talib itu dunia. Nama dia siapa ya? Talib. Talib tu anak dia. Ada dalam sejarah dia jadi Muhammad. Tak jelas, tak jelas. Saya tadi dia yang ada dalam Tak ramai lagi yang lain. Ramai lagi. Macam Akil adik-beradik dia. Nama dia apa nama dia? Nama dia nama apa? Tak ingat. Nama Siri. Abdul Uzza ke apa nama dia? Kena cek dulu, saya pun tak ingat. Abdul Uzza ke apa nama dia? Nama dia tu nama Siri lah. Jelas lah tu. Nama Siri. Menunjukkan dia tu tidak Islam. Menunjukkan dia tu Islam. Kalau dia Islam, dia tukar nama macam tu. Dia mesti tukar nama. Abdul Uzza ke apa? Saya tak berapa ingat. Kena cek dulu. Tapi jelas saya ingat nama tu nama Siri. Saya dah baca. Saya ni dulu tadi dia lah. Dia begini. Dari segi kunyah ni, dia tak mesti anak tu sampai besar. Misalnya Nabi kita Abul Qasim, itu kunyah ni. Qasim tu mati kecil lagi. Dia tak mesti anak tu yang besar, yang dewasa. Bila dia dapat anak, dia kunyah tu. Mungkin anak dia tu umur pendek, tak kira. Macam Nabi kita Abul Qasim. Ini pun Abu Talib. Boleh jadi dia mati awal, kita tak tahu. Ya. Dan tanya kesahihan kisah Ruqayyah dan Kulsum. Adakah benar dia ini telah berkahwin dengan anak Abu Lahab sebelum berkahwin dengan Rasulullah SAW? Sejauh mana kesahihan? Tak sahih. Ada tu memang adalah cerita tu. Dari segi riwayat yang sahih tidak ada. Dalam riwayat tidak sahih ada. Ada juga yang kata dia kahwin saja, bukan duduk bersama, hanya akad saja. Ada juga. Tapi itu semua tak boleh dipegang. Tak boleh dipegang. Sekarang itulah.